أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعة وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat berhari raya Idul Adha. Selamat berbuka puasa Arafah. Dan bersama-sama kita menyahutkan takbir pada malam ini di atas berdasar menghiasi akan malam raya, serta kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Oleh tu pada malam ini kepada kaum bapa dan ibu dan seluruh pada umat-umat Islam di mana tempat saja, menghiduplah di antara malam ini dengan berbagai-bagai ibadat, oleh kerana datang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatal idaini ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Artinya sepitah lalu, barang siapa menghidupkan kedua malam raya, iaitulah raya haji dan raya fitrah. Kita esok hari ini dikatakan raya haji atau raya gerbah. Setelah dihidupkan, Allah Ta'ala akan hatinya pada hari yang mati segala hati-hati. Dengan maknanya kita mengadakan ibadat dan kita berjagakan malam di dalam dua malam raya haji dan fitrah, hati kita tak akan begitu di antaranya mati. Bila hati mati, ia tak terima di antaranya pengajaran hak agama. Hak tu hak sangat-sangat takut. Oleh tu sekurang-kurang di antara hasil hidup di antara dua malam itu, dengan kita berjaga di antaranya daripada tidur dengan kita membagai-bagaikan ibadat, khususnya di kita mengucapkan menyahut takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita mengucaplah, menyahutlah takbir. Mula bila? Mula daripada jatuh matahari hari ni. Kita takbir sehingga berseterus hingga sampai ke semari raya esok. Dikatakan takbir pesen tu dia panggil takbir mursal. Kerana ia ada dua mengucap takbir berkaitan dengan raya ni. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal.
Hak takbir mursal tak kira raya haji raya fitrah mulai perjatuh matahari. Kalau di antaranya haji ke mulai jatuh pada matahari hari Arafah tu. Jatuh matahari Arafah masuk malam tu malam yang ke-10 bulan Zulhijjah. Mula situ kita menyahut takbir lah. Adapun di atas raya fitrah mula daripada jatuh matahari sabit kalau hati anak bulan Syawal. Muka mula di situlah takbir masa pakai semaya raya esok. Itu dikatakan takbir mursal. Mana takbir dilepaskan tak ada kira kait dengan apa-apa pun, tak terikat dengan apa-apa. Satu lagi apa yang takbir muqayyad, mana takbir dengan ikatan. Iaitulah ikatan dengan semaya sunat, semaya fardu tak kira lah. Maka takbir muqayyad khusus dengan di antaranya raya haji saja. Mulai mana? Mulai pada subuh pagi Arafah. Lepas main subuh pagi Arafah kita kena mengucap takbir sekali 3 kali. Nak boleh hasil sunatnya sekali tak apa dah. Dan selepas main zuhur takbir, lepas main asar takbir, lepas main maghrib takbir hingga sampai ke asar hari raya yang ketiga tu. Habis waktu takbir muqayyad. Sama ada semai fardu, semai sunat tak kira lah. Di antaranya kita membanyakkan takbir atau menghidupkan takbir. Maka di situ dikatakan takbir muqayyad. Adapun yang kita sangat-sangat bergaduh pada masa sekarang, tak bergaduh nak takbir sendiri, bergaduh ambil hak ada takbir di dalam YouTube, dalam klik hatta daripada sains-sains. Sendiri tak ada baca di rumah, tak apa tujuh hatta tu. Setengah kata hatta lawe masuk dalam live, masuk dalam messenger, hatta dalam Facebook. Itu salah satu daripada perkara yang orang panggil apa dia, isytihar untuk bagi tahu kata kita berhari raya. Tak apa dah, itu satu dakwah orang panggil. Yang selak-selak segia ni kita sendiri kena mengucapkan kebetak kalau lelaki dan perempuan di atas mutu, di atas kenderaan, berjalan kaki di tempat mana kebegilah semungkin-mungkinnya. Khususnya di dalam masjid. Menghiduplah. Saya nak suruh pada semua mana dengar klip saya ni, usahalah menghidupkan kebir dalam masjid. Ni bunyi senyap, padahal di antaranya orang lain berkenaan dengan semaya beramai-ramai di antara sehari. Adapun menyahutkan takbir tak ada lagi. Tapi kita ni menyebab jadi begitu di antaranya. Kita jangan habis semangat. Witimu syiar Islam, lambang Islam kita khususnya dengan sambut hari raya, sama ada raya fitrah atau raya haji, dengan menyahutkan takbir semungkin-mungkinnya. Dan di antara satu lagi sama kita mengucap tahniah, kita mengucapkan kebesaran untuk menyahutkan raya haji atau fitrah. Ala qadar kita baca taqabbalallahu minna wa minkum. Oleh tu mula malam ni kita telefon pergi kepada kaum ibu dan bapa kita sendiri dan saudara kita di mana tempat saja, telefon bagi salam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Patut maaf zahir dan batin. Orang panggil sehabis-habis di antaranya, sangat-sangat maaf kesilapan khusus kita dengan ibu bapa, anak murid dengan guru. Lagi pula di antara ahli-ahli jiran kampung banyaklah kita menyahutkan tahniah. Siapa dah tak mengucap lagi, pakat mengucaplah. Taqabbalallahu minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Nas'alullaha as-salamata wal afiyata alaina wa alaikum ajma'in. Kata itu di antara kekurangannya. Oleh itu di antara berikan hari raya esok hari, khususnya pada malam ini kita menghidupkan di antara berbagai-bagai ibadat. Kerana untuk mengambil sempurna dengan hadis Nabi SAW yang dibaca tadi. Dan satu lagi di antaranya perkara yang dikerja di atas hari raya, mandi di antara dua hari raya.
Maka mandi 2 hari raya ni dia tak kira orang nak pergi semaya ke tak pergi semaya tak kira. Hanya sunat berakal dengan hari. Ia tak seperti di atas hari jemaah. Pergi jemaah sunat mandi bagi orang nak pergi jemaah. Bukan mandi kerana hari jemaah dah. Kalau orang nak pergi jemaah sunat dia mandi. Niat aku mandi sunat hari jemaah. Niat balas tu. Hasil dah sunatnya. Adapun antara raya haji dengan fitrah, sunat berakal dengan semata-mata hari. Walaupun orang mari uzur betina mari haid. Nah, atau mari nifas, boleh dia niat kerana mandi ni tu di antara bukan mandi di antara ibadat bersihkan daripada cemada. Hanya di antara mandi untuk nak memeliharkan hari raya. Boleh dia niat aku mandi sunat hari raya. Masuk bila? Masuk tengah malam. Lepas 12 malam tu boleh kita niat dah. Tetapi afdal dan lebih baiknya selepas daripada fajar, lepas pada subuh kita mandi selalu. Itu di antaranya. Oleh tu pada malam ini ni untuk di antara ambil sebab terbaik munasabah malam-malam raya, saya ada buat janji di antaranya semalamnya ialah nak setuh berkat dengan gerbang. InsyaAllah saya akan setuh. Oleh tu esok hari ni seboleh-boleh mungkinnya kalau kita ada kemudahan, kita usahalah pakai yang baik-baik, bau yang sedap-sedap. Dan lagi pula sunat kita berawalkan sembahyang seboleh-bolehlah. Kalau tak ada buat di masjid, kita pakai buat di rumah. Ilah keluarga kita dengan anak bini kita hak duk keliling kelala kita. Sebelum muka orang luar keluar dulu. Bimbang takut di antaranya penyakit yang ditakut sekarang, bimbang tu sangat. Katakanlah kalau nak buat di masjid boleh di antara ala qadar, tapi jangan begitu di antaranya. Kalau orang luar-luar kelik, kita seboleh-bolehnya kita pertahan dulu. Sangat-sangat ditakuti di antara penyakit yang kita duk selalu tahu pada masa sekarang. Oleh tu setelah di antaranya kita dapat tahu kata esok hari ni satu hari raya Aidil Adha. Adapun ke Mekah, masalah ni dia ni mungkin lagi di antara tak masuk lagi ke maghrib dia. Dia dah cerah lagi. Setengah tu dia setuh kata dia telefon mai kata hari ni hari puasa, dia kata hari ni hari raya. Tengok dok berbid'ahkan hukum. Hukum tak ada balas tu kita dok rekah mana. Itu panggil bid'ah sangat-sangat. Dia panggil hidup mengada perkara yang bukan dia. Masalah di Mekah tu ya tempat lain-lain, ya bertekah pula 4 je. Kita dulu dia ke dia turut belakang. Kita sebenarnya mengorek dia tu baru pukul berapa baru. Masalah duk main bola sedap lagi ni kalau duk Mekah ke. Masalah ni duk di pada Arafah lagi. Apa ni duk. Hari ni raya dah dia. Hari ni raya adalah ni dia tu duk di Mino dia ni. Tu dia. Dan itu yang lepas pada itu matahari tadi tu kan dia duk melotar lah dia tu hak sana dia no. Ada tempat dia tu kita ni di antaranya. Di atas dasar kita mengikut matlak masing-masing. Tempat naik, tempat zuhir, timur matahari masing-masing. Lagi pula di antara pada ahli berkenaan cula Raja Menteri istihad setengah anak bulan. Masa saya tengok malam tu kita tengok tak nampak. Bila tak nampak ya tak boleh nak isbat 1 hari bulan. Kena kira hari lusa tu. Di Mekah ya nampak. Maka yang menentu di antaranya hari tu. Kita boleh faham masalah kira di antaranya menentu hari dulu. Pakai kaedah mana. Kita kena buatlah tu. Jangan menjadi keliru khususnya orang awam nyanyi. Orang awam dia nak buat ibadat. Sebab orang zaman dulu dia pengajar awak tak ada pelik-pelik. Koyak bak niat, balas tu tak ada nak timbul pelik-pelik, tak ada korek dalam dah. Kita suka korek dalam keliru orang.
Masya Allah. Oleh tu dah kita kena jaga orang awam belakang banyak lagi tak pandai. Kita kena beri penjelasan dia di antaranya. Oleh tu saya nak setuju sikit di antara berkaitan bagi orang nak buat gerbang. Bagi nak buat gerbang lah, tak saya buat gerbang tak ada apa. Itu sunat bagi orang nak buat gerbang. Sunat bagi dia mula mana? Mula 1 hari Zulhijjah. Sunat bagi dia tu pertahankan di antara buah-buah bulu dan buah-buah kuku sehingga dia gerbang. Bagi orang nak buat gerbang, orang nak terima wakil tak ada apa hal ni. Sunat balas tu. Bukan kata siapa larang katanya tak boleh buat tu, tak boleh gerbang tak sepenuh tu. Atau tak balas tu. Pasal di antaranya benda-benda hak kita duk tubuh emong rambut, emong jeban, bak janggut, misal kuku gapo tu kok. Setengah-setengah di antara riwayat dia bakit sekali. Bila bakit sekali seboleh kuku pun nak jatuh ibadat dari gerbang juga. Misal pun ibadat dia ada gerbang juga. Hak tu je. Seperti itu juga bagi orang di antaranya berjunuk ko. Dia nak mandi junub makruh dia buai bulu sebelum dia mandi junub pasal bakit esok tu setengah kata riwayat jadi benar bakit dia jadi bertapung. Itulah kilik di situlah bahawa makruh buai bulu dan buai kuku dan sebagainya bagi orang nak gerbang. Dan bagi orang yang berjunub tadi hanya selepas pada gerbang ataupun selepas daripada dia mandi dulu. Itu di antaranya. Oleh tu bagi nak gerbang khususnya esok hari ataupun lusa ataupun tulak ataupun tuling. Ambil pada Rabu, Khamis, Jumaat, Rabu, Khamis, Jumaat 1. 4 hari di antara masa gerbang. Hari raya sehari, hari tasyrik 3. Kata hari tasyrik tu setengah-setengah kata duk khilaf dah tu. Tapi dibenarkan. Afdal sekali raya mula-mula. Kerana dia tak akan boleh nak gerbang. Dengan mana tak akan boleh kita nak menyembelih ke binatang gerbang, malaikat kena masuk di antara waktu gerbang. Oleh tu masuk waktu gerbang ni, ya kita kena ambil hak ulama berkecet. Khususnya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, masuk waktu gerbang iaitu kena melalui di antara masa semaya 2 rakaat dan 2 khutbah. Kira dengan melalui di antara 2 rakaat semaya dan 2 khutbah. Kira apa je? Kira sedilah. Jadi itulah masuk waktu tu bila? Masuk waktu tu di antara sudah naik matahari. Bila waktu matahari naik, sebelah ni tengok matahari nak pukul berapa. Tu masuk waktu semaya raya. Sudah semaya raya, sudah 2 rakaat, disunat ikut 2 khutbah. Maka golek 2 khutbah jangan panjang sangat, jangan pendek sangat, tengah-tengah. Berapa je? Misalnya kita bubuhlah, kita katanya tengah je. Maka ambil di panak matahari tengah je lepas tu boleh lah. Di antara nak gerbang. Sama ada kita semaya tak semaya tak kira. Ada mazhab yang lain, mazhab Imam Hanafi tak silap saya ke, tak boleh nak gerbang sekira tak semaya. Makna kata di sisi mazhab Imam Hanafi, orang nak gerbang kena semaya. Tak semaya tak masuk waktu bagi dia. Tengok je bergabalah tu. Adapun mazhab Imam kita Syafi'i dan Imam Hanbali Maliki, syarat dia akan melalui di antara 2 rakaat semaya raya dan di antara 2 khutbah baru boleh. Oleh tu di antara ibadat gerbang ni dikata salah satu bagai-bagai ibadat. Bila bagai-bagai ibadat, kaedah kitanya bila sebut kata ibadat la budda laha minan niyah. Tak dapat tidak kena niat. Tak niat tak boleh. Dengan sebab niat tak boleh itulah. Niat tu tak boleh. Malaikat di antaranya kena masuk waktu dia. Tu dia.
Dan begitu juga tak akan boleh kita nak gerbel bagi orang yang hidup. Tapi lain daripada anak kita, cucu kita, atau orang gila, ataupun orang yang ditegah oleh berkenaan mereka harta benda, maka wali boleh buat bagi wala tak izin sekalipun. Tapi buat harta wali lah, harta dia tak boleh. Tu dia nah. Oleh tu, setelah kita dapat faham kata bahawa gerben salah satu daripada ibadat, maka ibadat dia tak dapat tidak daripada kena niat. Pasal berdasar dengan hadis yang sahih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka pada situ bahawasanya setiap-tiap ibadat tak akan diterima, tak akan dikosah malaikat kena niat. Tanya. Adapun amalan gerba saya tak sesetuh dah. Kata lebih sekadar mana macam ni tak sesetuh dah. Panah hak nduk pakat tahu belaka dah. Kata bahawa dalam mazhab, khususnya mazhab kita Imam Syafi'i, dikatakan sunat muakkad. Nah sunat muakkad hak jalan kifayah, sunat muakkad dengan jalan aini. Hak jalan kifayah lagu mana? Sekiranya dia ada ahli keluarga sore ada kuasa pergi gerbek. Lepas berlaku tutup teh, adapun hasil pahala boleh kat gerbek tu ya. Kalau nak beri pahala kat ramai ratik, ia kena niat. InsyaAllah buku bab niat lagu mana saya akan setuju ya. Nampak tu nah. Tu oleh tu cara bab niat ni dengan bentuk beberapa cara. Salah satu si tua yang gerbel tu niat sendiri, ataupun si tua yang gerbel tu wakil kepada orang lain. Tapi orang lain tu syarat nak orang Islam hak mumayyiz. Nak pergi wakil pada orang Islam hak mumayyiz tak boleh. Nak kafir orang kafir, yang pandai di antaranya niat wakil tak boleh. Kena orang Islam hak mumayyiz. Kalau tak si wakil ke, pakai izin serah. Ama izin ke dia mau niat kat ama dah. Tak apa dah. Ama izin niat pun tak apa juga. Izin niat. Oleh tu tubik dalam kaedah tak akan boleh gerbel orang hidup bagi orang yang hidup. Tak akan boleh gerbel orang yang hidup bagi orang yang hidup setelah tidak mendahului oleh izin orang yang hidup. Misalnya ada sihma Allah. Ada sihma Allah lah. Dia nak gerbel bagi saya ni. Dia kata saya, baba, saya nak gerbel baba satu begini ni. Dia minta izin saya dulu. Lepas tu saya kena niatnya. Saya kata ya. Bila? Esok. Kalau bila masuk waktu esok, telefon saya nak sembelih. Saya nak wakil atau nak izin bagi dia. Saya nak izin pada angka niat gerbel bagi saya. Kalau tak izin tak boleh nak buat pandai-pandai. Misalnya sahaya kita duduk di bakok, dia ingat ke kita nak gerbel, kita tak buat izin, tak jatuh gerbel. Sah gerbel tak sah gerbel. Kena minta izin. Telefon, hey, saya nak gerbel ke demo ni. Lagu nak izin tak ni? Saya izin demo niat kamu dah. Padahal dah. Kamu ni betul minta izin tak ada tu, sama ada dalam masuk waktu tak masuk waktu tak apa buat izin. Izinnya umum waktu. Ada pobak wakil duk khilaf ulama. Khilaf ulama tak masuk waktu tak akan boleh wakil. Mana kata nak pergi wakil dulu tak boleh, malaikat pergi ikut dengan jalan benda hak sah. Seperti mana di antara sepuh kita ni. Kita wakil dia terlebih lembu ke kita. Kita wakil dia. Lepas tu waktu tak ada lagi, maka bak jual beli lembu. Tak syarat masuk waktu dia tak masuk waktu dia. Boleh beli belakang. Maka bila di antara kita wakil dia beli lembu, sedang kita wakil pula situ. Ama wakil akan pada beli lembu segi. Pada lembu tu bagi ama serta niat gerbel bagi ama. Hak kawan kata balah tu boleh sah kerana yang melengkapi dia ada umum izin di situ. Jadi sekiranya kalau tak masuk waktu kita nak niat tak boleh. Dan di antara setiap-tiap gerbel semua tu mesti berhajat pada niat. Malaikat di antara benda hak kita nak gerbel
hak kita sudah menentu dengan jalan nazar. Kerana bak gerbang tak akan jadi wajib malaikat dua cara. Satu dengan jalan kita nazar, kita iltizam mempelazimkan. Seperti lembu yang depan seekor. Misalnya, kamar dia pun selalu duk cita-cita anak dia yang periksa. Sudah anak dia periksa, dia tak lepas, dia pun nazar lah. Ia kata bagi Allah atas hamba. Nah, bagi Allah atas hamba, lembu ini gerbang. Dia kata tu lembu ni gerbang. Maka lembu hak dia gini niat gini apa hak dia gini menazar, bukan niat hati tak ada. Dia berlafaz lagu tu, maka lembu tu jadi nazar. Wajib dia kena sembelih lembu tu di dalam waktu dia. Sekiranya lembu tu kalau betina lagi beranak, tak ada nak sembelih, tak ada nak gerbang, maka anak pun jadi di atas nazar habis. Hatta susu dia pun nak jual tak boleh dah lembu tu. Tapi lembu tu sekiranya kalau lagi mampu sebelum sampai waktu dia, lepaslah. Kalau tentu hak tu satu. Maka hak tu tak beradab pada niat nak pakai mada selalu tu. Satu. Yang kedua pula jadi wajib dengan jalan kita ditakyinkan pada zimu. Dia kata lagu mana? Dia kata bagi Allah, dia kata atas hamba sekiranya kalau anak hamba ni periksa lepas ataupun tak kena terhagak, hamba nak gerbel lembu seekor, dia kata, atau kambing seekor, atau gerbel satu begi, kata balas tu. Maka bila giwak balas tu, maka wajib kena gerbel. Maka berakil di dalam zimuh ni berkaitan tubuh badan dia. Maka hak tu dia kena gini berajak pada niat. Hak tu mesti kena berajak pada niat. Kamu nak niat hak tu niat bila? Hak ndak khilaf ulama. Buku bab niat ni di antaranya khilaf ulama pula. Nak niat tu bila? Asal kaedahnya bab niat ni iaitulah apa qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat ni makna kita menuju hati dok nak hati, tuju hati dok nak hati, tuju suatu menyertai dengan buah. Mana hati buat bila? Buat waktu gerbang, waktu nak sembelih. Maka muka asalnya kena niat di sini sembelih tu. Tengah-tengah fubah lembu dung tu go. Orang nak pegang pisau nak sembelih, niat di situ. Mengikut asalnya. Tetapi pihak ulama dia memberi hukum harus kita mendahulu akan niat yakiyah atau bak zakat. Itu dia. Harus mundulu di antaranya niat sebelum daripada nak gerbang, sebelum pada nak sembelih tu. Sebelum nak sembelih tu, tapi syarat kena keluar di atas niat. Di situlah ada khilaf ulama. Nak pergi menentu tu bila? Nak niat tu bila? Nak niat tu bila? Setengah kata tak dapat, tidak kena pergi masuk waktu dulu. Mana lepas daripada maya raya, lagi pula selepas daripada baca waktu tebah, niat situ. Boleh ke balas tu? Setengah kata dulu pada tu pun boleh. Ada mengatakan begitu, tapi kalau asahnya keluar daripada masuk waktu dulu. Kami syarat menurut tentu dulu. Misalnya pada raya esok, tu yang harap lembu mari. Masuk sudah maya dah harap lembu mari. Lembu ni dah ni nak gerbang ni. Hak ni dah Ya. Jual beli. Dia mampu amba jual lah lembu segi pada lembu ni. Amba jual segi amba jual satu begi lembu ni. Bagi akal 3,000 kok. Dia pun amba belilah lembu ni satu begi, aku hanya bayar. Pak dia niat situ selalu dah sebelum sembelih. Tak apa juga. Ataupun satu lagi di antara nak niat, kena niat juga benar tentu dengan jalan ja'li yang dah menjadi. Lagu mana? Duk pi batah, orang tanya, "Hei, lembu gapo molek tu?" Lembu ni nak jadi gerbang raya ni. Buat lagu tu. Maka tu pun jadi wajib juga. Tetapi ulama dak bincang, dak bercaranya kalau bagi orang awam, orang kemaca, orang pesen tak tahu tu maaf. Orang pesen berlebar tak boleh jadi wajib tu. Mana tahu semua dak sebut tak ada dengan jalan kita nazar,
sama ada nazar kata benda tu nazar dengan zimuh, tapi hak nazar dengan tu lagu tu tak wajib kena niat dak pakai mada dengan tu dah. Adapun di antara dengan kita ta'yin dengan jalan pada zimuh atau dengan ja'li menjadi tadi kena berajak pada niat pula. Jadi semua tiga-tiga rupa tadi tu dikatakan wajib. Dengan makna gerbel kita gerbel wajib ke gerbel sunat dak. Bila jadi gerbel wajib, daging hak kita pergi buat tu tak boleh kita nak ambil sedikit pun. Wajib nak sedekah kepada fakir miskin. Habis semua tu. Kalau kita satu bagi lah. Ni beringat lah. Oleh tu nak sertinya pada bab niat ni balah tu. Seboleh molek kita pergi niat tiko duk nak semelah. Ataupun gis niat dulu pada semelah sikit sudah guna tentu kata lemuning hak nak buat gerbel. Hak tu akak jual habis sudah niat di situ. Tadi tak pergi tak ada apa dah niat. Oleh tu nak niat kata balah mana? Niat pula dah. Niatnya kalau kita niat untuk diri kita. Kita katanya satu begie pada lemuning atau dalam lemuning atau daripada lemuning gerbel bagi aku. Kerana Allah Ta'ala cukup pilih. Bila kata balah tu maka di antara gerbel kita jadi sunat. Tapi sekira kali sebut ngibir mulut hak tu niat ni. Bila nak berlapang ngibir mulut dengan bini suara, ia kena dikait kata sunat kata. Setengah ulama ia suruh beringat kalau kita kata dengan mulut dengan belafal bukan katalah tidak lah. Gerbel sunat tapi tak bubuh lapar sunat. Setengah ulama mengatakan jadi wajib. Misal kata dia kata aku ataupun satu begiye dalam muning gerbel bagi dia aku. Tak boleh sunat dia belafal lagu tu. Setengah ulama kata jadi wajib. Oleh tu kalau nak kata ibn mulut kena beringat cuma sikit. Lepas daripada khilaf kita sebut balah ni. Kata ibn mulut setengah niat dah hati. Satu begie dalam muning gerbel sunat bagi dia aku. Kerana Allah Ta'ala. Barulah jadi gerbel sunat. Bila jadi gerbel sunat, insya-Allah kita akan setuh apa nak jadi daging gerbel tu. Cukup maka hasil di antara kala kita buat seorang dalam keluarga ramai lepas tutup teh. Tapi pahala boleh kita seorang. Oleh tu kita kena jadi pahala kursi ramai-ramai ratib kena niat tambah sikit. Niat kata kalau kita nak belafal nak belafal kita katanya satu begie misal kita buat dua begie seko dah. Satu begie dalam muning gerbel sunat bagi di aku serta menjadikan pahala bagi semua ahli keluarga aku dan ahli atau kepada umat Nabi dan seluruh umat Islam berlaku. Boleh pahala berlaku. Niat balah tu. Tak ada ayah ni. Kalau kita tak berlafaz tak apa. Kalau gerbel sunat kita berlafaz sebut ibn mulut. Kita tak sebut lafaz sunat. Setengah ulama mengatakan jadi wajib. Jadi wajib nak pakai tak boleh dah gerbel sedekah habis. Kalau hak balas tu. Oleh tu bila sebut ibn mulut kita kena sebut lafaz sunat. Kalau itu tak usah sebut ibn mulut pakai kata hati lalu. Kalau kata dalam hati tak apa. Tak di antara bubuh sunat pun tak apa. Niat dalam hati kerja mata ingat kata satu begie pada lemuning gerbel sunat atau gerbel bagi aku dan menjadi pahala semua ahli keluarga aku dan seluruh umat Islam. Lepas tu babo pun nak minta semua janji jadi pahala ke babo kata. Niatnya satu begie pada lemuning gerbel bagi dia aku serta jadi pahala bagi tu aku misalnya babo sedih ke lain ke serta umat Islam aku. Niat balas tu sini. Oleh tu bila kita sudah niat dah sama ada di antara kita niat sendiri sama ada kita seruh kepada orang semelah ataupun kita seruh pada orang pandai. Tak gapo dah. Boleh berlaku. Kamar dia bila kita orang seruh pada orang waktu nak semelah sesunat kita tuai hak yang wakil atau yang seruh pada niat tadi tu kita tengok kata. Dia hadir kita pas semelah tu sunatnya balas tu. Tu cara tu tak ada apa hal. Oleh tu
Bagi orang betina seboleh molek dia niat sendiri tak apa, wakil pun tak apa, atau izin pada orang niat dia pun tak apa. Adapun bab sembelih, dia tak ada sembelih pasal dia tak raguh. Molek berkata ada pun orang panas sembelih, niat sendiri, sembelih sendiri. Orang tak panas sembelih, suruh pada orang sembelih. Bila suruh pada orang sembelih dah, jangan diantar cabut daging gerbel kita tu ialah upah bagi gerbel. Jangan ambil daging gerbel menjadi upah. Tak boleh. Ambil daging gerbel jadi upah tak boleh, ataupun ambil daging gerbel tabarruk hadiah ke dia atau sedekah. Kalau orang kaya hadiah, kalau orang kaya tu sedekah. Kalau orang susah tu sedekah, orang fakir miskin sedekah. Kalau orang kaya tu hadiah. Tak apa. Jangan ambil daging gerbel menjadi upah bagi sembelih tu tak boleh. Kalau ambil upah dah kena ganti lain. Tu je. Apa tu nah? Tu dia. Oleh tu ini amalan untuk khas bagi orang nak sembelih. Maka bagi orang nak sembelih gerbel ni syarat tutup dia sunat 5 perkara. Setengah katanya 9, setengah katanya hak butir sebesarnya 5 perkara. Satu, dia kena kubah lembu hadap kiblat. Lembu hadap kiblat sudah subuh. Sudah sebulah, yang kedua kena mengucap sembelih baca bismillahirrahmanirrahim. Atau mazhab Imam Syafi'i sunat mengata bismillah, mazhab imam yang lain tu wajib. Sudah diantar baca bismillahirrahmanirrahim atau baca sekurang bismillah pun tak apa dah. Lepas je sunat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh juga. Ataupun baca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Sudah. 2. Yang ketiga, hak tadi yang pertama kubah, yang dua bismillah, yang ketiga selawat, yang keempat takbir. Okey, tak pisah takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sudah tu je kena baca doa dulu. Allahumma hadhihi minka wa ilaika wa taqabbalha minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha. Ni dia kena baca doa. Orang nak sembelih apa doa ni? Mula-mula sekali dia kena khubah hadap kiblat. Yang kedua yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga dia selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Lepas tu dia takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar sampai ke akhir. Sudah dia baca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbalha minka wa alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha. Sudah sembelih kau siap pergi. Lepas tu cai daging lah. Cai daging sudah tu bagi tupuk. Kalau 7 begi. Kemudian bila kita bagi tupuk dah, orang duduk kapung lain, gegerebel kapung lain, haram dia ambil daging di kapung, buat klik di kapung dia. Tak boleh. Hari tu bila? Hari tu sebelum daripada cabut habua sedekah fakir miskin di situ. Dia boleh tini buat klik boleh. Sudah ya cai daging posia. Lepas dia pun cabut setengah kilo ko atau setapak tangan ko, sedekah para fakir miskin di situ dulu. Lepas tu boleh buat klik. Setengah-setengah aja balas ni pakai serah sore gini lah weh. Daging hak semua ni pakai serah sore weh, pakai cabut sikit sore. Weh jadi 7 begi tu masuk dalam tu belakang, pakai izin belakang situ sore. Tu waktu bet 3 kilo dah. Semua 7 hari jam belakang dah. Yo. Lepas tu cabut tu bagi pakai miskin, tak ada apa dah. Lepas hak wajibnya. Boleh tengok serti kata hak gerbel sunat, nama gerbel sunat, tapi sudah berubah lembu sudah, cai daging sudah, tubik hukum wajib di situ. Wajib ia kena cabut daging metah. Tulai tak boleh, kena cabut nama daging.
Nak wi tulen tak boleh, ekor tak boleh, tanduk pun tak boleh, nak wi daging ala qadar dia panggil kata daging setapak tangan atas setengah kilo, wi dah fakir miskin di situ dulu. Barulah sah hak lain tu khilaf ulama. Setengah kata afdal bahagi 3. Bahagi 3, satu di antara kita sedekah fakir miskin. Yang kedua hadiah pada orang kaya, yang tiga ambil makan wak berjamu. Tu balas ni comel sekali. Setengah ulama mengatakan suluh, bagi tersuluh, tapi kita sebagai orang situa gerban ni jangan lebih pada suluh kita ambil. Bahkan kita ambil kurang pada suluh. Hak molek sekali ambil kakah dalal lah wak makan untuk kita. Tu sunatnya balas tu. Lepas tu nak sipai taruh boleh ke tak? Setengah-setengah ulama dulu tu dia kata setengah kata haram nak sipai taruh seminggu. Setengah katanya tak ada gapo. Tak ada gapo hadis tu di antaranya dia panggil nak dia panggil apa, nak terhib je. Boleh sipai taruh tak ada gapo, boleh tak ada gapo. Tapi seafdal semolaknya pakat jamu, pakat makan mi ala qadar, itulah afdal sekalinya. Tu di antara bab berkaitan dengan daging hukum gerban. Kemudian tepat hak berkaitan satu lagi pula, adakah kita sebagai situa gerban nak makan pada lain pada orang Islam, orang kafir ke? Jawabnya tak boleh. Misalnya kita buat berjamu rumah, orang agama asing tu mari di rumah. Nak gelare dia tak boleh pergi makan, ambil pak lemon atau toko ke makan, kita pun kena rati, beli rati. Lain pada kita pergi jamu, tak boleh jamu dia. Nak pergi jamu dia tak boleh, tak yang mari rumah, mari pun nak kenal anak duk kerja-kerjanya, mari punya romo makan. Nak pergi jekah tak boleh. Kita kena beli rati kalau dia makan balas tu. Tapi kebiasaannya orang agama asing pun tahu belakang dah sekiranya. Dan di antaranya daging gerban. Lagi pula kulit gerban, tanduk gerban, semua tu tak boleh dijualkan. Kita orang gerban tak boleh dijualkan. Kita orang gerban tak boleh jual kulit, nak jual apa tak boleh. Tulang nak jual apa tak boleh kita tu. Kerana pada hadis man ba'a jildal udhiyata fala udhiyatalah. Siapa jual daging kulit gerban maka tak ada adanya gerban. Maka di situ ulama tangguh, yakni gerban tak sepenuh. Gerban terjadi tapi tak sepenuh. Nak wis sepenuh dia kena ganti. Kemudian bila kita widah kalau kepada fakir miskin, maka fakir miskin dia boleh tasarruf benar gawi ke dia. Dia nak ambil jual ke, wak sup ke, wak tom yang ke jual tu boleh. Nak ikut apa boleh. Tapi yang nak pergi jual tak boleh jual kepada orang agama asing. Adapun kalau kepada orang kaya tak boleh nak retah, hanya sekadar buat berjamu makan muhria. Tu payah beringat sikit tu masalah tu. Oleh tu kepada kaum ibu dan bapa, harap-harap di antaranya hak sestuh katkan gerban nak minta kita semua tu ambil faham jadi molek. We halus jadi moleknya buat halak bala. Kerana kita buat kerja ibadat ia pun ialah untuk nak menjadi dapat balasan dalam akhirat esok. Tapi nak dapat balasan kena mengikut terdobit yang telah dobit oleh Nabi dan Quran dan ulama dobit mari. Mengikut balas tu kita ikut balas tu lah. Oleh tu kepada semua kaum bapa dan ibu, mudah-mudahan kita semua dapat bersama hari raya Aidil Adha. Maka maaf zahir dan batin, khususnya nak minta semua kaum ibu dan bapa ayat ikut saya tu, maaf saya ratik dah berdoa sebboleh-boleh semungkin banyak pada saya ialah selamat al-afiyah keluarga saya, anak bini saya dan semua ahli jiran saya. Cukup pi aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu al ghafurur rahim.